Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan bentangkan bagi subjek MPA 23052, Teknologi dan Pendidikan Islam. Tajuk yang kami ambil adalah perbandingan fakta sains berdasarkan Al-Quran atau hadis dengan barat dalam kejadian manusia. Next. Ini adalah ahli kumpulan saya. Yang pertama Aina Sofia, yang kedua Syaiza, ketiga Nur Huda, saya Siti Hatiman Sarah, yang akhir sekali adalah Nur Sakinah Hayani. Next. Untuk pengenalan bagi tajuk ini, yang pertama, Islam adalah adil yang paling lengkap dan sempurna, mendapat perintahan daripada Allah SWT secara langsung. Yang kedua diturunkan melalui kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, asal-usul kejadian manusia sangat bertentangan dengan Charles Darwin, yang itu adalah gambar Charles Darwin. Yang keempat, pendapat ini disokong kuat dengan penemuan beberapa fakta ilmiah seperti fosil. Yang kelima, di sini timbulnya pencerahan pendapat kerana pemikiran mereka berdasarkan kitab-kitab suci. Seterusnya, definisi kejadian manusia dalam Al-Quran. Manusia daripada sudut sains tidak berbeza dengan perspektif Islam. Dalam Al-Quran menerangkan dengan terperinci kewujudan manusia, proses manusia itu sendiri dalam surah Al-Imran ayat 59 yang bermaksud Al-Quran menyatakan dengan tegas bahawa manusia diciptakan dari tanah dengan berbagai istilah seperti debu. Seterusnya, peringkat pertama bermula pada persenyawaan atau minggu pertama. Ia bermula setelah berlakunya campuran air mani. Maksud firman Allah dalam surah Al-Insan, sesungguhnya kami telah mencipta manusia daripada setetes air mani yang bercampuran, hendaklah mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Perkataan nutfah ialah nur, artinya air yang sedikit yang terdapat di dalam sesuatu bekas sama ada telaga, tabung dan sebagainya. Makna perkataan tersebut daripada ayat di atas ialah sesungguhnya kami Allah mencipta manusia daripada air mani lelaki dan air mani perempuan. Seterusnya, daripada nutfah ini Allah mencipta anggota-anggota yang berlainan, tingkah laku yang berbeza serta menjadikan lelaki dan perempuan. Akhir sekali, daripada nutfah lelaki akan terbentuknya saraf, tulang dan fakulti, manakala dari nutfah perempuan akan terbentuknya darah dan daging. Alakah ialah peringkat kedua kejadian manusia. Yang pertama, peringkat pembentukan alakah ialah hujung minggu pertama, hari ketujuh. Yang kedua, pada hari yang ketujuh yang sudah disenyawakan akan tertanam di rahim, iaitu karar makil. Selepas itu, kami ubah nutfah menjadi alakah. Firman Allah yang bermaksud, kemudian kami mengubah nutfah menjadi alakah. Kebanyakan ahli tafsir menafsir alakah dengan makna segumpal darah. Ini mungkin dibuat berasaskan pandangan mata kasar. Alakah sebenarnya sesuatu benda yang amat seni yang diliputi oleh darah. Selain itu, alakah mempunyai beberapa maksud. Pertama, sesuatu yang bergantung atau melekat. Kedua, pacat atau lintah. Yang ketiga, sesuatu buku atau ketulan darah. Akhir sekali, peringkat alakah, peringkat pada minggu pertama hingga minggu ketiga di dalam rahim. Mudghah ni peringkat yang keempat. Dia berlaku pada minggu yang keempat. Sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga, anggota yang lain. Bilus yang tertanam dalam otot-otot ibu kini mempunyai saluran darahnya sendiri. Pada waktu itu juga, jantung bayi mula berdegup, darah pun mula mengalir bagi membekalkan oksigen dan pemakanan yang secukupnya. Menjelang 7 minggu, sistem pernafasan bayi mula berfungsi dengan sendiri. Kita pergi kepada Izam dan Lam. Ia berlaku pada minggu yang kelima, keenam dan ketujuh. Peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Pada minggu yang ketujuh, perut dan usus, seluruh saraf, otak, tulang belakang mula terbentuk. Sistem pernafasan dan saluran pernafasan dari mulut ke hidung dan juga paru-paru mula kelihatan. Organ pembiakan kelenjar hati, buah pinggang, pundi kencing dan lain-lain terbentuk dengan lebih sempurna lagi. Kaki dan tangan juga mula tumbuh pada
Minggu ke-5, ke-6 dan ke-7. Pada minggu yang ke-8 semuanya telah sempurna dan lengkap. Nasyad Hakal Akhan peringkat ke-5. Pada peringkat ini iaitu menjelang minggu ke-8, beberapa perubahan lagi berlaku. Perubahan pada tahap ini bukan lagi membrio tetapi sudah masuk ke peringkat janin. Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya, kukunya dan mula bertumbuh. Pada bulan keempat, pembentukan uri menjadi cukup lengkap menyebabkan baki perinatal bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Walaupun perubahan tetap berlaku tetapi perubahannya hanya pada ukuran bayi sahaja. Janin mendapat makanan melalui uri. Seterusnya, nafrul ruh peringkat ke-6 iaitu peringkat peniupan roh. Para ulama Islam menyatakan bilangan roh ditiup di dalam jasad yang sedang berkembang. Mereka hanya sepakat mengatakan peniupan roh ini berlaku selepas 40 hari dan selepas pembentukannya organ-organ tubuh termasuklah organ seks. Nilai kehidupan mereka telah pun bermula sejak di dalam alam rahim lagi. Ketika ini, alam rahim perkembangan mereka bukanlah proses perkembangan fizikal semata-mata tetapi telah pun mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ikatan kesaksian sebagaimana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Raf ayat 172. Dengan ini, entiti roh dan jasad saling bantu-membantu untuk meningkatkan martabat dan kejadian insan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya dan Seterusnya, saya akan mengulaskan tentang proses kejadian manusia. Teori sains menyatakan bahawa bayi yang di dalam kandungan akan mengharungi 3 tahap iaitu pre-embryonic, embryonic dan fetus. Pada tahap embryonik, zygote tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuk sekumpulan sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding sel rahim seiring dengan pertumbuhan zygote yang semakin membesar. Sel-sel akan menyusun dan mengatur diri mereka sendiri kemudian membentuk 3 lapisan. Seterusnya adalah tahap embryonik. Tahap embryonik ada 5,5 minggu dan dikenali sebagai embrio. Dan embrio tersebut akan menjadi organ dan sistem bayi akan mula terbentuk. Pada tahap embrio ini adalah bayi-bayi tersebut akan membentuk daripada lapisan-lapisan sel tersebut. Seterusnya adalah tahap fetus. Dari tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai fetus. Kerana bayi ini dimulai sejak kehamilan bulan ke-8 dan berakhir hingga masa kelahiran. Contoh ciri khusus bayi tersebut adalah terlihatnya fetus yang menyerupai manusia, wajah, kedua tangan dan kakinya. Meskipun pada awalnya memiliki panjang 3 cm, kesemua organnya telah nampak iaitu kaki, wajah dan juga tangan. Tahap ini berlangsung selama lebih kurang 30 minggu dan perkembangannya berlanjut hingga minggu kelahiran. Menurut kajian sains, manusia sebagai individu terdiri daripada sel daging, tulang saraf darah dan lain-lain yang membentuk jasad. Pertemuan benih ayah dan ibu akan membentuk janin dalam rahim ibu yang tumbuh secara evolusi. Setelah janin itu sempurna, lalu ia lahir sebagai bayi. Jika dipandang secara jasmania, tidak banyak pun beza proses pertumbuhan janin manusia daripada haiwan yang berperingkat tinggi. Akan tetapi setelah janin itu lahir sebagai manusia, perbezaan yang asasi antara bayi manusia dan bayi haiwan semakin hari akan kelihatan. Proses ini akan menjadi lebih dewasa lagi bagi anak haiwan lebih cepat berbanding dengan bayi manusia. Seterusnya, manusia dibentuk daripada sel daging, tulang, darah dan lain-lain. Antaranya adalah pertemuan benih ayah dan ibu. Perbezaan antara manusia dan haiwan seperti jasmania tak banyak beza daripada proses pertumbuhan asasi, proses pendewasaan, pendidikan. Seterusnya, manusia membezakan diri daripada haiwan sejak lahir kerana perasaan rohania, kehidupan batin, kemampuan berfikir. Dan manusia juga memiliki aktiviti kejiwaan yang memungkinkan mereka bersosial. Contoh kita boleh ambil daripada Julian Huxley, itu seorang neo-Darwinis, ada menyebut manusia sebagai makhluk yang berjiwa dan bermasyarakat. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.
Akhir sekali adalah kesimpulan, proses kejadian manusia terbagi kepada dua, iaitu Barat dan Islam. Teori Barat pada mulanya dipercayai tapi akhirnya diragui oleh golongan intelektual. Hanya teori Islam sahaja masih relevan dan diterima. Ianya terbukti sehingga kini. Oleh itu, manusia dianggap mulia dan sebaik-baik kejadian di muka bumi ini dengan menjalankan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah dan tugasan mereka. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.